Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada para hadirin. Bukan para hadirin dah sekarang ni, sebab kita bersiaran secara langsung di Webex sekarang ni, dan juga yang sedang menyaksikan di Facebook Power Faces. Saya doakan yang baik-baik saja untuk anda semua dan terima kasih kerana sudi bersama dengan saya dan juga para hadirin yang ada pada hari ini, para penonton kita, untuk sama-sama kita menghayati sesi pagi ini. Baiklah, bagi menambahkan keberkatan majlis kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya, kena budu. صراط الذين أنعمت عليهم Amin amin ya rabbal alamin. Yang berusaha Encik Muhammad Anas Ibrahim, Head Fleet Management TNB Global Business Solution. Yang berbahagia personality jemputan kita pada pagi ini, yang baru-baru ni memang cukup famous. Saya nampak video beliau dekat rakan saya Zizan Razak. Tak lain tak bukan yang berbahagia Dr. Ahmad Sani Arabi bin Datuk Abdul Halim Arabi. Selamat pagi Doktor. Selamat pagi, Alhamdulillah, apa khabar? Baik. Doktor dekat mana? Dekat office Dekat office, Alhamdulillah. Boleh saya tanya office dekat mana tu Doktor? Office kita di Bangi, Bandar Bukit Mahkota. Oh, dekat je lah dengan kita ni. Ya ke? Okey. Ya. Baik, Dr. Ahmad Sani Arabi bin Datuk Abdul Halim Arabi merupakan ketua aktivis merangkap ketua pegawai eksekutif Majlis Perundangan Pertubuhan Islam Malaysia ataupun lebih ringkasnya digelar sebagai MAPIN. Juga saya ingin mengalu-alukan kehadiran mungkin pengurusan tenaga nasional, pengurusan tertinggi tenaga nasional yang bersama dengan kita mungkin yang saya tak perasan. Seterusnya kepada seluruh rakan-rakan warga kerja tenaga nasional berhad yang dikasihi sekalian, nama saya Adi Fashla. Terima kasih kerana meluangkan masa. Saya tengok ada yang sedang memandu pun ada juga mengikuti siaran ini. Brother, pandu elok-elok Alhamdulillah ya, kita sama-sama kita panjatkan selawat kesyukuran, rafakkan kepada kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala atas kelapangan, kesihatan dan juga masa yang diberikan sehingga kita dapat berkumpul mengikuti siaran bicara ilmu ini yang akan membawa tajuk Sebaik-baik Manusia yang bakal disampaikan oleh yang berbahagia Dr. Sani Arabi Al-Kahiri. Okey, Kahiri. Saya sebut betul ya Doktor ya? Anjuran Jabatan Fleet Management TNB Global Business Solution. Jadi kita nak tengok dulu apakah agenda pada pagi ini. Pastinya perkongsian ilmu dan cerita pengalaman menarik daripada Dr. Ahmad Sani sendiri. Dan para penonton juga dialu-alukan untuk bertanyakan soalan-soalan yang ingin ditujukan kepada personality jemputan kita di ruangan Q&A yang ada di bawah. Di bawah sini. Di bawah ruangan Webex kita ini, dan juga mungkin yang menonton di Facebook Power Face pun juga boleh mengalu-alukan soalan-soalan anda tersebut yang ditujukan kepada Dr. Ahmad Sani. InsyaAllah nanti kita akan pilih, kita akan bacakan soalan tersebut kepada Dr. Ahmad Sani ya. Jadi memulakan agenda kita pada pagi ini insya-Allah adalah ucapan alu-aluan daripada wakil tuan rumah kita. Saya persilakan yang tak lain tak bukan yang berusaha Encik Muhammad Anas Ibrahim. Dipersilakan Encik Muhammad Anas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih host kita hari ini itu Encik Adi Fashla, juga bukan calon-calon artis juga So memang artis famous di TNB dan artis famous juga di Malaysia lah. So alhamdulillah pada hari ini kita bertuah mendapat mendengar perkongsian daripada salah seorang aktivis yang terkenal lah di Malaysia ni, so Dr. Ahmad Sani Al-Arabi. Ana la tataqallam Arabiyah. Masyaallah. Masyaallah. Ataqallam Malaysia. Malaysia. Ya, merupakan aktivis terkenal, banyak aktiviti kemasyarakatan di Syria. Kita nampak baca biodata insan yang hebat. Inilah insan yang kita kata sebaik-baik manusia adalah insan yang memberi kebaikan kepada manusia yang lain. Alhamdulillah dalam keadaan COVID sekarang kita ni dan kesempitan banyak kan yang banyak masalah antara rakan-rakan kita.
Jadi dengan itu pihak TGBS, TNB Global Business Solution mengambil kesempatan untuk menjemput rakan kita atau seorang artis, aktivis yang terkenal untuk memberi sedikit motivasi kepada anggota-anggota kerja TNB dan TGBS agar dapat mereka meningkatkan lagi produktiviti kerja, di samping juga dapat meningkatkan motivasi diri sendiri dan ahli keluarga lah. Jadi dengan ini saya rasa kita akan ambil kesempatan lah. Saya mohon daripada anggota kerja TGBS, TNB mengambil kesempatan, kita dengar dan mengambil pengiktibaran daripada doktor yang mempunyai pengalaman yang sangat luas, ya, sangat luas dengan seorang saya rasa motivator yang hebat. Saya rasa tengok insan-insan yang hebat itulah yang kita perlu mengambil contoh daripada insan yang hebat seperti ini. Jadi dengan ini saya selaku co-host juga salah seorang penganjur, salah satu penganjur menjemput Dr. Sani Al-Arabi untuk memberi sedikit motivasi kepada anggota kerja. Dengan ini saya menjemputlah. Dengan itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga kita dapat keberkatan pada majlis ilmu pada kali ini. Sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Encik Muhammad Anas Ibrahim, Head Fleet Management TGBS TNB kita. Dan kalau doktor lah, kalau doktor mungkin doktor kalau tengok dekat jalan-jalan ke dekat mana-mana kalau nampak kenderaan TNB, silalah ingat Encik Muhammad Anas ni. Dialah yang jaga. Satu Malaysia dia jaga ni. Dia kalau nampak kenderaan TNB warna merah putih tu. Rasanya dalam video dalam video doktor tu pun ada juga kenderaan TNB dah tak selesai. Nanti kita tengoklah ya. Baiklah, sedikit info yang menarik berkenaan dengan Dr. Ahmad Sani Arabi ni. Mungkin saya boleh sambung sedikit cerita daripada Encik Muhammad Anas tadi. Kita nak bacakan sedikit profil beliau. Doktor dilahirkan di Pulau Pinang pada 4 Julai 1984. Merupakan anak ketiga daripada 4 orang adik-beradik. Jadi bolehlah kita ucapkan happy belated birthday kepada doktor. Lebih sebulan sikit je lah kan. Okay. Dan beliau mendapat pendidikan asas perguruan di Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim dan kemudiannya melanjutkan pelajaran dalam Sarjana Muda Pendidikan dengan kepujian dalam bidang TESOL, okay, Teaching English as Second Language, di Universiti Pendidikan Sultan Idris ataupun UPSI. Dilahirkan dalam keluarga berketurunan campuran Melayu Arab, beliau lebih dikenali sebagai Sani Arabi Al-Kahiri di media masa dan juga sosial. Sangat famous ya di Instagram. Dan Dr. Ahmad Sani Arabi merupakan seorang ahli perniagaan juga dan merupakan pengasas dan pengerusi kepada kumpulan syarikat Al-Arabi bermula tahun 2008. Kakak salah saya terlibat dalam F&B, penternakan, banyak lagi ya, runcit semua tu ya doktor ya. Yang kita nak highlightkan dalam acara kita pada pagi ini, beliau merupakan seorang yang begitu aktif dalam kerja-kerja kemanusiaan, kemasyarakatan di dalam dan di peringkat antarabangsa. Jadi memang betul kata Cik Anas tadi, bukan calon-calon orang ni. Beliau merupakan Duta Kemanusiaan OIC ACHAD di Gaza, malah giat sekali memperjuangkan nasib rakyat Palestin, Syria dan juga Rohingya yang ditindas. Dan yang menarik sekali, beliau pernah merasai sendiri berada dalam suasana peperangan selama 8 hari di Palestin pada tahun 2012. Kita dekat sini merasai suasana main mercun. Dia merasai sendiri suasana peperangan di Palestin tu, bagaimana detik-detik cemas di sana ketika itu ya. Beliau sering dijemput untuk berucap dan memberikan buah fikiran di peringkat antarabangsa, dalam negara dan antarabangsa. Antaranya, beliau telah membahaskan tentang isu kemanusiaan Rohingya dan juga Gaza di persidangan Human Rights Council kali ke-22 United Nations di Geneva, Switzerland pada tahun 2013. Dan beliau juga telah dinobatkan sebagai tokoh anugerah khas anak muda Maulidur Rasul 1435 Hijrah peringkat negeri Pulau Pinang atas usaha membantu dan membangunkan umat Islam yang telah disampaikan oleh Tuan Yang Terutama Governor Pulau Pinang.
Dr. Sani Arabi juga menempuh sejarah menjadi penerima tunggal bagi ijazah kehormat Doktor Kesukarelawan termuda dalam sejarah 95 tahun penubuhan UPSI pada Majlis Istiadat Convocation Universiti Pendidikan Sultan Idris kali ke-19. Tahniah kita ucapkan. Atas bakti beliau dalam kerja kemanusiaan antarabangsa, beliau juga telah ditauliahkan oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Datuk Mahathir Mohamad, Perdana Menteri ke-7 Malaysia ketika itu, sebagai penolong Pesuruhjaya Kehormat kepada Angkatan Pertahanan Awam Malaysia ataupun APM dan menjadi penasihat hal bencana dan kemanusiaan antarabangsa APM. Dan banyak lagi sebetulnya pencapaian cita-cita hebat berkenaan dengan Dr. Sani ini. Untuk lebih memberikan gambaran personaliti kita pada pagi ini, ayo kita tumpuan kita saksikan video pengenalan insan bernama Ahmad Sani Arabi ini, kepribadian beliau dan kerja-kerja amal beliau yang telah dilaporkan di dalam media sebelum ini. Saksikan video 365 hari untuk ummah. Nak jual ikan pun susah. Ikan pun seluar. Harga memang jatuh mengudung. Bila jualan tersekat, pendapatan memang jauh berbeza lah daripada hari biasa. Kan kita ni usaha sebagai anak kan. Jangan sangat korang Melayu. Kita nak santuni keluarga asnaf, kita pergi ringankan beban. Kalau yang lebih susah, terlalu lebih susah lah. Nak ceria macam orang-orang. Tidak sebab untuk mencari rumah yang lebih baik. Kita melihat bahawa perlunya bantuan-bantuan segera. Jihad kita dalam negara kita untuk mereka yang membutuhkan. Dia orang bersama-sama kita akan rasa tenang. Hadis Rasulullah, khairun nas anfa'uhu linnas, iaitu sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat kepada manusia lain. Itu dia tadi video Ummah Bantu Ummah untuk mengenali lebih lanjut berkenaan dengan Dr. Ahmad Sani Arabi bin Datuk Abdul Halim Arabi ini. Seorang yang begitu hebat. Kalau kita saksikan video tadi, tempat apa yang dia tak kunjungi? Semua dia kunjungi. Banjir diredah, semuanya. Peperangan dihadapinya untuk membantu ummah 365 hari dalam setahun. Alhamdulillah. Memang sesuailah dan selayaknya lah untuk kita sama-sama menghayati perkongsian bicara ilmu yang akan diberikan oleh beliau. Semoga ianya dapat memberi inspirasi kepada kita semua warga TNB yang mungkin sekarang ni mungkin ada yang tengah down, ada yang mungkin dalam orang kata kemurungan. Kita tak tahu. Tapi mungkin dengan cerita bicara ilmu daripada personality kita pada pagi ni, insya-Allah mungkin sedikit akan memberi inspirasi dan akan dapat membantu kita. Oleh itu saya serahkan, tak sabar-sabar lagi untuk mendengar cerita beliau. Doktor sudah bersedia, Doktor? InsyaAllah. InsyaAllah, Doktor. Dah lama dah menanti sebetulnya. Saya serahkan siaran ini kepada Dr. Ahmad Sani Arabi. Silakan, Doktor. Terima kasih banyak Adi Fazla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam hari Jumaat, penghulu segala hari. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi
kuat, alhamdulillah, dikala satu dunia kita lihat dalam Facebook macam-macam keadaan ya yang kita tak pernah jangkakan dengan COVID ini. Jadi pertamanya mewakili Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia ataupun lebih senang nak disebut MAPI Malaysia, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada TGBS, seterusnya kepada FMD dan juga TNB Power Faces kerana menyediakan ruang untuk keseluruhan anak buahnya senantiasa mendapat ilmu dan juga sentiasa untuk kita upayakan semangat masa ke semasa. Terima kasih juga kepada Encik Ahmad Anas Ibrahim yang berada, senyuman itu pun membuatkan saya dah berkobar-kobar nak cakap sesuatu. Jadi insya-Allah TNB ini dekat di hati kita semua. Cuma hari ini kita bukan nak dekat saja, kita nak semua sekali menjadi hero kepada ummah. Tak kiralah sama ada kita ini orang tak kenal nama kita, kita ini biasa-biasa saja dan sebagainya, tetapi orang yang main dengan kara ni dia selalunya orang Penang kata dia ni superhero lah. Ya, rumah saya pernah blackout, tak sampai 15 minit dah sampai dah kenderaan daripada FMD. Itu saya salute lah. Dan ketika sampai itu dia bukan buat kerja saja, dia tanya pula, tanya kepada ayah saya, Datuk, apa khabar, doktor, apa khabar, macam kenal pula kan. Jadi itu sebenarnya adalah permulaan kepada sesuatu yang hebat. Dia bermula dengan hati. Cuma hari ini kita nak relax saja, santai. Saya bukan seorang ustaz, saya pun gila-gila juga. Anak muda yang baru 1984, umur pun macam adik-adik tuan-tuan. Kita nak berbicara berkenaan dengan satu topik yang sangat simple, iaitu sebaik-baik manusia. Ramai orang hari ini dia mencari kedamaian, dia nak cari kebahagiaan. Dikala kita ni dah pun ada semua tu, tetapi bila kita diuji dengan perkara yang uncertain, yang kita pun tak tahu. Kalau dengan denggi, kita tahu nyamuk, jadi kita akan spray dengan resepnya dan sebagainya. Kalau selsema, kita tahu puncanya daripada mana. Tetapi dengan COVID ini, dia menyebabkan kita berdepan dengan bayang-bayang yang kita tak tahu. Jadi kita nak cuba reset semula diri kita yang seberkuat ini untuk memahami di mana kekuatan kita. Jadi poin kita hari ini sebenarnya dia berbalik kepada yang video tadi tu. Video tadi di akhir sekali tu ada jawapan yang paling terbesar, paling sedap dilafazkan, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam merakamkan satu ayat yang cukup sedap. Cukup sedap untuk kita kalamkan kerana dia punya rhyme dia tu, bunyi dia tu senang nak dihafal dan senang nak dikalamkan. Orang yang tak faham Arab, tak erti Arab pun boleh, iaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Dia macam 3 saja. Khairun nas anfa'uhum linnas. Maksud dia apa? Yang pertamanya maksudnya adalah sebaik-baik manusia adalah manusia yang beri manfaat kepada manusia lain. Very simple but super powerful. Ini kita nak bicarakan sampai pukul 10:15 nanti untuk kita yang jadi apa yang baginda Rasulullah sebutkan tadi. Kena ingat, nak jadi baik tak semestinya kena jadi orang yang pakai jubah, nak kena pakai serban, nak kena faham, nak kena khatam Al-Quran. Itu adalah kaedah-kaedah dia. Nak jadi baik cukup dengan hati yang ikhlas, yang kita sempurnakan dengan tanggungjawab yang diperlukan. Kalau dalam Islam kita diminta untuk selesaikan tanggungjawab solat, itu yang paling asas. Kalau yang bukan non-Muslim, kita lakukan tanggungjawab kepada insan, sesama insan. Jadi ini adalah pokok yang pertama. Kita akan bercakap base kepada hadis baginda Rasulullah. Dan hadis baginda Rasulullah ini, dia adalah jawapan kepada kebanyakan quotation ataupun kata-kata unggul yang dikeluarkan oleh pihak-pihak barat. Sebagai contoh, dalam hal motivasi, dalam hal membina manusia, ada beberapa kata-kata yang menarik. Sebagai contoh, Albert Einstein yang terkenal, orang kata dia genius, otak dia diambil untuk nak
dikaji kerana dia ni genius sangat bagi pandangan Eropah. Dan pandangan dunia, kita tak sangkal benda itu. Tetapi perkataan dia yang menarik, yang saya rasa bagus juga untuk kita ambil perkataan dia itu, iaitu stay away from negative people. They have a problem for every solution. Ini pun menarik. Dia adalah satu kata-kata sebelum jawapan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah, iaitu stay away daripada orang yang negatif ni. Pasal setiap solution yang kita ada, sebenarnya dia ada problem. Jadi kita nak terbalikkan. Kita nak duduk dengan orang yang positif. Bukan positif COVID, tapi orang yang positif minda. Ya, kerana kita nak solution. Kita dah letih dengar macam-macam masalah. Masalah bergaduh kerana laksa, masalah bergaduh kerana isu-isu yang kecil ini. Kita nak jadi orang yang relax. Why? Kerana kita ini ketua keluarga. Balik nanti kita nak berjumpa dengan keluarga kita. Itu adalah syurga yang paling terbesar. Kerana saya masa mula-mula masuk bekerja dulu, saya punya pengetua, saya ni adalah background guru, dilatih untuk jadi guru. Pengetua saya kata apa, Sani, kita pilih sama ada kita nak jadikan tempat kerja kita itu neraka ataupun syurga. Ayat dia simple tetapi sangat mendalam. Kalau kita pilih sebagai syurga, hari-hari yang kita datang, kita akan setting semuanya best-best. Nak lepak dengan kawan pun best, nak buat kerja pun best, semuanya best. Tapi kalau kita mulakan hatta walaupun 1 jam, 1 saat merubah suasana kerja kita kepada neraka dunia, hati kita akan tension. Tengok kawan tak kena, tengok kawan buat kerja ini kita rasa geram, taram saja kan. Ini yang kita kena ubah fikiran berdasarkan 2 tadi. Pertamanya yang baginda Rasulullah sebutkan, ini jawapan yang paling terbesar yang patut kita jadikan sebagai magic word kita. Sebaik-baik manusia mestilah manusia yang memberi manfaat kepada manusia lain. Jadi kita nak bercakap hari ini macam mana nak mula. Kalau tengok kepada apa yang Adi cakap tadi berkenaan dengan saya pernah masuk ke negara-negara bergolak 40 negara. Pergi negara-negara, kalau tidak hantar bantuan, saya tak pergi pun ke Syria. Kerana kita selalunya nak pergi umrah saja. Tetapi kerana Allah takdirkan perjalanan hidup saya ini bukan by incident, by planning, macam mana boleh masuk MAPIM dan macam mana sampai hari ini masih lagi bersama dengan MAPIM, kerana kita ada satu fikiran yang kita nak ubah dunia. Saya bermula dengan sebagai seorang yang berniaga, ada restorannya dan sebagainya. Sampai hari ini masih ada lagi walaupun sukar, tetapi kita jalan. Pihak MAPIM datang ke pejabat saya untuk untuk mereka mendapatkan sumbangan, dan kita bagi sumbangan macam biasa. Cuma ada satu ketika itu, mereka datang ketika zaman perang Gaza. Mereka datang dengan proposal yang bagi saya kurang cantik. Design dia, gambar dia terpeleot, distort. Lepas tu dari sudut susun aktunya tidak menarik. Jadi menjadi seorang yang sudah pun terlatih sebagai guru dan sebagainya, kita kata ini tak cantik, kenapa buat macam ni? Nak cari 100 juta untuk nak buat hospital, tetapi boleh ke buat? Jadi ayat yang saya keluarkan itu adalah ayat-ayat yang tadi Albert Einstein kata, iaitu negative thinking. Kira nak komen saja, kira nak criticize saja. Akhirnya orang yang memohon sumbangan daripada saya, orangnya orang biasa saja, orangnya adalah orang yang ikhlas, yang baik. Dia hampir-hampir menitiskan air mata tapi dalam keadaan geram. Iaitu dia kata, Cikgu Sani nak criticize saja, kami ni tak cukup orang. Gaza perlukan bantuan. Kalau Cikgu Sani nak bagi bantuan, silakan. Kalau tak nak bagi bantuan, siapa lagi nak bagi bantuan? Nak tolong ni kami tak pandai design. Jadi kalau semua orang nak cakap benda criticize ini, kami tak erti buat. Jadi ayat itu menyebabkan malam itu saya tak boleh tidur. Saya terfikir saya menjadi manusia yang hanya menuding jari. Saya jadi manusia yang hanya pandai bercakap, tetapi tak buat satu pun kebaikan, hatta tak buat satu penyelesaian. Setakat bagi duit
untuk mereka berjalan itu biasa kalau kita dah buat 2-3 kali. Tetapi kalau mereka perlukan satu solution dan saya bagi pula problem, saya berada di tahap yang sangat menakutkan. Jadi malam itu saya sukar nak tidur. Saya rasa terpukul, tertampar, saya rasa hina diri ni. The next morning saya call. Saya kata, Tuan Haji, saya mohon 1000 kemaafan, saya tak sepatutnya cakap macam tu. Okey, saya masuk dalam tim Tuan Haji, saya akan buat design ini secara percuma dan saya akan buat yang terbaik. Bermula dengan momen itu sahaja, akhirnya saya berjalan dan berjalan masuk ke dalam MAPIM, melihat Masya Allah, orang ikhlas banyak, orang baik banyak yang nak buat kerja, tapi mereka tidak ada kepakaran. Mereka tidak ada kepakaran dalam hal ini, mereka tidak ada kepakaran dalam hal ini. Jadi saya masuk untuk komplimen apa yang saya ada. Dan akhirnya Allah takdirkan. Kerana kita ni dah bila Allah cetuskan hati kita nak tahu lebih lanjut, masuklah hati saya untuk mengetahui Gaza ni apa. Palestin ni apa. Apa duk perang tak habis-habis lagi. Ni anak muda. Otak dia ni duk tanya macam-macam. Apa duk perang-perang tak habis lagi. Israel ni jahat ni. Dan akhirnya barulah saya meneliti, mengambil pendekatan untuk membaca dan terus membaca hinggalah saya dijemput ke Sudan. Ada satu momen kerajaan Sudan menghantar surat untuk menjemput, melihat bagaimana dalam satu malam pihak Sudan, negara Sudan dibom oleh pesawat Israel dalam satu subuh. Dia datang dengan pesawat minyak dia isi minyak dan dia atas udara dan dia bom kawasan di Sudan itu. Asalnya nak tengok berkenaan Sudan saja, tetapi along the way sampai saja di Khartoum di Sudan bersama dengan menteri dia, saya dihubungi oleh seorang pihak di OIC. Dia kata apa, Brother Sani, where are you now? Saya kata, I'm in Khartoum, Sudan. Kita pun first time pergi ke Sudan. Dia kata, why you are in Khartoum? Anda sepatutnya berada di Mesir kerana sekarang ni anda patut masuk ke dalam bumi Gaza. Approval sudah dapat untuk anda melihat berkenaan dengan hospital yang nak dilakukan oleh MAPIM. Saya teruja kerana daripada awal tu sifat kita tak puas hati, Allah telah ubah menjadi sifat nak ambil tahu, nak ubah dan akhirnya diperjalankan untuk masuk ke bumi Gaza, melihat sendiri. Dan saat saya masuk, tuan-tuan, seorang ahli perniagaan, ahli perniagaan yang ada restorannya, yang ada sedikit perniagaan ini, dia tidak bersedia. Dia bukannya ada pengetahuan berkenaan dengan militeri. Nak cucuk jarum pun takut, kan? Itu saya lah tu. Nak cucuk jarum pun macam-macam helahnya, kan? Bawa beg, pergi ke sempadan Gaza, masuk di dalam bumi Gaza, immigration yang masa nak chop tu dia kata welcome to Gaza. Dia maklumkan bahawa kami sedang perang. Saya masuk tu masa berlakunya perang. Maksudnya saya masuk perang 8 hari 2012. Dan saya tak boleh balik kerana masa itu dia konsep dia bukan macam padang besar. Kita masuk. Jadi apa-apa kita cepat-cepat lari. Tak. Nak keluar daripada Gaza itu dia kena melalui lebih kurang dalam 6 ke 12 jam. Padang pasir yang sangat gersang, tak ada apa kiri kanan untuk kembali ke Mesir. Jadi di perjalanan itu saya sudah pun terkandas di dalam bumi Gaza, melihat sendiri bagaimana keadaan perang Israel dan juga Gaza. Takut? Pastinya takut kerana kita tak pernah melalui fasa tu. Sekejap-sekejap bunyi bom, dekat, jauh. Ada yang 5 minit sekali, ada yang 10 minit sekali, ada yang bunyinya jauh, adanya semakin lama semakin dekat. Lagi lama lagi dekat, lagilah saya akan perbaharui wuduk saya dan cepat-cepat akan solat taubat. Kerana takut ni, ya Allah aku tak bersedia, ya Allah aku tak bersedia, menangis dan sebagainya. Tapi saya terfikir, kalau saya hanya duk menangis, hanya duk solat taubat, hanya berpeluk tubuh, kalau berlakulah ditakdirkan Allah ambil usia saya di dalam bumi Gaza, alangkah hinanya kerana saya tak buat apa-apa. Jadi saya ada bawa DSLR. Masa ketika itu, ambil DSLR tu, saya menjadi wartawan lapangan. Ini kita kata wartawan terjun lah.
ambil dan saya niatkan dalam diri saya nak pergi turun ke tempat yang kena bom itu dan saya nak upload di dalam Facebook 2012, masa tu ramai orang tak main Facebook lagi, untuk bangkitkan semangat rakyat Malaysia. Dan akhirnya tuan-tuan, saya melihat sendiri bagaimana Israel ini jahat tak jahat. Dia main bom je. Dia tahu ini adalah hospital. Dia tahu ini adalah sekolah. Dia main bom sahaja. Dan dia menggunakan drone. Drone bukan drone macam DJI kita tu. Dia drone, military drone, yang mana boleh berpusing 24 jam di awan dan boleh melancarkan roket-roket kecil. Itu tak termasuk lagi mengambil koordinat yang dia boleh zoom sampai, kata satu dokumentari, di atas telapak tangan kita ni, kalau ada 5% dia boleh zoom sampai begitu sekali. Jadi inilah yang mengubah semangat saya untuk bergerak, memberi perundingan, memberi panduan kepada MAPIM. Selepas habis perang, saya nekat menyatakan bahawa saya nak pusing satu Gaza. Benar tak benar, okey tak okey MAPIM nak buat hospital 100 juta. Apabila dinilai, dikaji dan dikaji, menerima respon daripada pihak tempatan, saya faham bahawa hospital jangan dibuat kerana kos dia besar. Kita upgrade sahaja hospital sedia ada. Dan beberapa lagi projek-projek yang saya gunakan minda yang kerdil ini untuk menambah nilai kepada MAPIM. Ya, masa tu tak dibayar pun. Ya, kita bagi secara percuma saja kerana semangat kita ni, kerana kita punya excited kita itu, kita bantu sedikit sebanyak. Dan Allah takdirkan program-program yang saya sebutkan tadi itu berjaya mengubah sedikit sebanyak Gaza. Sebagai contoh, kita ada 8 projek. Projek yang kita lakukan, contohnya kita mengupayakan semula ekonomi. Mereka ini bila kita bagi kotak bantuan saja sampai bila? Jadi kita upayakan ada ladang, kita ada kilang roti, kita bagi pinjaman mikrokredit kepada peniaga-peniaga kecil di Gaza, nelayan Gaza, supaya dia tambah pekerja-pekerja lagi. Kerana setiap orang pekerja itu dia mewakili keluarga. Jadi kalau kita berikan pekerjaan kepada ketua keluarga, sudah pasti dia akan mengubah sosioekonomi keluarga itu sendiri. Daripada seorang yang tidak bekerja, dapatlah kerja walaupun kecil-kecilan. Jadi ini yang dilakukan oleh NGO MAPIM masa ke semasa daripada 2012 hinggalah saat ini. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mempunyai 41 masjid di seluruh dunia. Ada kebanyakan masjid ini dijadikan juga sebagai institusi untuk melatih para muallim. Ada juga kita mempunyai 41 sekolah di seluruh dunia. Ya, sekolah-sekolah ini ada yang dijadikan institut latihan guru untuk memastikan pendidikan ini senantiasa ke hadapan. Tak kurang daripada itu, kita mempunyai 21 ambulan. 10 ambulan dihantar di Gaza dan masih lagi bergerak, masih lagi bekerja. Ketika COVID, ketika perang, kita ada 10 ambulan di Syria yang mana 3 sudah dibom oleh rejim, menyebabkan 11 orang petugas-petugas medik kita terkorban, iaitu di pihak Syria. Dan di Malaysia pula kita ada sebuah ambulan yang mana kita akan tambah 10 lagi. Dan tak kurang daripada itu, MAPIM sekarang ini mempunyai 3 buah bandar. Bandar paling terbesar adalah di Syria, seluas 56 ekar, yang mana kita beli tanah itu dan kita buat komprehensif, bandar komprehensif. Kerana di dalam Syria mempunyai 6 juta pelarian. Mahu tidak mahu, kita tak boleh bagi makanan saja. Kita kena fikirkan apa yang boleh kita lakukan untuk mengubah pelarian yang dah 7 tahun, 8 tahun duduk di bawah kemah yang usang. Ada yang tidak ada kemah, ada yang menumpang waktu siang dan bergilir-gilir menumpang pula waktu-waktu lain. Jadi kita bina ini, bukan kata MAPIM ada duit. Kita bermula dengan RM1, RM2 orang bagi, RM5 orang bagi, RM20, ada yang bagi RM1,000, ada yang bagi beras, ada yang bagi macam-macam. Jadi tuan-tuan, cerita-cerita ini saya kabarkan kerana kita nak bawa satu simulasi, satu contoh bahawa kita yang biasa-biasa orang Malaysia ini boleh buat perubahan. Saya cerita tadi tu, nak jadi orang baik, tak semestinya kita kena bermula dengan orang yang knowing all, kena ada itu, kena ada ni. No. Kadang-kadang Allah boleh jalankan dengan hati kita saja. Bila hati kita ini kita susun nak bantu orang, Allah akan temukan jalannya. Sebagai contoh, saya bermula dengan bagi sumbangan.
kecil-kecilan. Bila Mapim nak buat press conference, datang ke restoran saya, bagilah makan. Ya. Restoran Arab ni dia bukan murah makanan dia. Satu talam tu 170. Jadi memang kenyang lah, alhamdulillah. Jadi Allah temukan bermula dengan sikap negatif saya. Jadi kalau masing-masing kita hari ni, saya tengok hari ni ramai ni dalam grup Weback, ada lebih kurang dalam 300 orang yang menonton kita, 488. Saya doakan semua jadi hebat. 488 kita pernah menjadi orang yang negatif, kita pernah menjadi orang yang positif. Kalau anda pernah berlaku negatif kepada orang lain, hari ini kita nak ubah. Kerana selama-lamanya negatif itu adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Tetapi kalau pernah kita jadi negatif kepada orang tu, hari ini kita nak ubah diri kita menjadi orang yang membuat perubahan. Jadi macam mana nak buat? Saya dah ceritakan dah tadi. Dah tengok video tadi. Mapim dalam Malaysia, Mapim luar negara pun boleh tengok dalam YouTube. Yang pertamanya, mari kita mulakan dengan bercita-cita ataupun mempunyai mimpi untuk berbuat kebaikan. Tak salah untuk kita ada mimpi. Kalau ada orang yang dia kata, hari ini ni sembang macam, dengar macam cikgu-cikgu kaunseling cakap lah. Nampak too good to be truth. Tuan-tuan, dunia ini kita yang punya. Ya, dunia ini kita pun, life ini sekali saja. Hidup ini sekali saja. Kita nak menentukan dunia kita ini sama ada teruk ataupun baik. Kita nak menentukan yang saya sebutkan tadi, neraka ataupun syurga. Jadi hari ini kita nak reset semula. Kalau sebelum ni kita pun tak tahu apa nak buat. Hari-hari kita jalan kerja, buat kerja rutin, balik, lepak dan sebagainya, dan akhirnya habis masa. Kita nak reset. Ada tak lagi ruang-ruang yang kita boleh buat kebaikan? Tak semestinya buat kebaikan kena ada duit banyak. Pertama, mesti kena tanam dulu cita-cita dan juga impian, dan juga kita bermimpi-mimpi untuk buat kebaikan. Bila kita tengok sahabat kita, Abid Liu buat kebaikan, kita seronok. Bila kita tengok saudara Nadir dan kumpulan dia pula buat kebaikan, kita seronok. Bila kita tengok orang-orang masjid buat kebaikan, kita seronok. Bila kita tengok sahabat-sahabat kita pergi bantu lebih daripada apa yang diperlukan, sedang bawa kenderaan pacuan 4 roda TMB, tiba-tiba kita tengok ada makcik yang di tepi jalan buta. Kita jangan sesekali rasa macam malas nak tolong. Ini sekali orang kata aku nak menunjuk pula. Kalau kita mulakan itu, kita sudah pun mengikis benda yang saya sebutkan tadi. Tapak yang pertama, mesti kena ada niat nak tolong. Kalau tidak, Allah lalukan orang-orang baik untuk kita tolong, tetapi kita terlepas peluang. Allah lalukan kali kedua, kita sengaja terlepas peluang. Mungkin Allah lalukan kali ketiga yang last kali, dan kita pun terlepas peluang. Akhirnya, risau kita, Allah datangkan bala, datangkan hujan yang pelik-pelik. Ini yang risaukan kita. Jadi kalau kita nampak perkara itu, kita terus letak tepi kenderaan kita, kita sebut kepada kawan kita, Mat, kita tolong makcik tu, nampak dia barang dia banyak, tak menyusahkan pun. Kalau siapa yang pernah pergi umrah, kenapa di Mekah dan Madinah saja bila kita nampak orang cacat, kita pun kelang kabut, nak belanja aiskrim lah, nampak orang beli pisang, tak mau minta kurang, kerana kita kata kita nak bantu dia. Ya, kadang-kadang tu kita solat letih, tengok-tengok ada orang tua. Kita pergi ambil pula air zam-zam, bagi. Kita pergi kutip pula Quran di dalam masjid. Kenapa kita berbuat baik, memilih-milih tempat? Tidakkah Tuhan itu, Allah itu ada di mana-mana? Jadi jangan sampai kita pergi ke Mekah saja kita buat baik. Tapi bila kita balik ke Malaysia, kita tak boleh bermula dengan benda-benda yang kecil. Dulu zaman kita di kampung, perasan tak? Mak kita, nenek kita, kalau dia buat bubur, dia buat sesedap yang mungkin. Kalau dia buat kari, kalau boleh dia nak buat kari yang giling, rempah giling, maksudnya padat, power. Ayam yang hebat, disembelih ayam kampung yang gemuk-gemuk. Kalau ada ikan yang hebat-hebat. Last sekali apa yang dia buat, dia letak di dalam bekas-bekas yang banyak-banyak dan dia bagi kepada orang-orang kampung. Benda ini dia mencetuskan apa? Dia mencetuskan rasa yang sangat menyeronokkan. Dapat masak dengan hati dan bagi orang makan. Sehari Makcik Nah pula bagi balik.
nangka. Sehari makcik dah pula bagi balik cempedak. Yang ni pula bagi balik durian. Nampak dah? Semangat itu diwujudkan atas niat dan kasih sayang. Ini yang kita sudah hilang. Bukan kata kita nak buat benda-benda baru. Tak ada. Kita buat benda-benda yang kita dah biasa. Kalau sebelum ini, kita boleh melepak dengan kawan dekat kedai mamak, kita kadang-kadang kita suka belanja. Tak apalah, ini kita belanja. Tapi hari ini, momen itu dah tak ada. Macam mana cara kita nak berbuat kebaikan juga? Pertamanya, yang saya sebutkan tadi, mulakan dengan cita-cita yang baik. Bila kita ada cita-cita, Allah akan datangkan semua benda-benda baik itu duduk di kalangan kita. Automatik, mata kita akan lebih spesifik, mata kita akan lebih terbuka. Dulu kita tengok orang susah, kita macam tak kisahlah. Tapi sekarang kita tengok orang susah, ya Allah susah orang ni kan. Tengok orang bawa motor anak ramai-ramai, ya Allah susah orang ni, macam mana aku nak tolong. Mulakan dulu. Dan tuan-tuan yang membawa kenderaan-kenderaan TMB ini, sebenarnya tuan-tuan ini adalah hero. Tuan-tuan ini adalah aktivis. Dengan bermula dengan tuan-tuan pergi ke rumah-rumah yang nak dituju, masalah-masalah, menyelesaikan masalah mereka, mulakan dengan sapaan-sapaan, tanya khabar. Mapim hari ini kita terkejut bila berlakunya COVID ini, nak hantar bantuan, dapat maklumat nak hantar bantuan ke sini. Ini kawasan orang yang have kan. Bila kita pergi, ada kereta yang hebat. Toyota Vios, Toyota itu, dahsyat ni. Ada piring Astro pula. Betul ke ni? Rumah ni betul ke nak minta bantuan? Kalau ikut tim kita, kita kata no, silap. Ataupun permohonan rejected. Tapi bila kita ambil tindakan untuk nak mendengar luahan, nak bertanya khabar, Assalamualaikum kak, apa khabar? Kakak tu pun keluarlah, ya, muda lagi. Tanya-tanya, rupanya ayah dan ibunya baru saja diambil kerana COVID. Suami pula meninggal kerana COVID. Semua itu berlaku dalam keadaan mereka tidak bersedia. 3 orang dalam keluarga meninggal dalam sekelip mata, tinggallah dia dan juga anak kecil. Jadi macam mana kita kalau kita tutup pintu hati kita sebelum bertanya, kita tak tahu. Kereta macam mana, boleh bayar ke? Mula dah nak menangis. Kereta saya dah pun cuba minta kepada adik-beradik, kawan-kawan untuk siapa-siapa yang nak tolong bayarkan ataupun tolong sambung bayar. Kalau ada siapa nak beli, ambil sajalah. Rumah macam mana? Rumah adalah kak punya saving yang dulu-dulu kak cuba bayar. Ni gol-gol semua dah dihantar kepada pajak gadai. Jadi bekerja macam mana? Kerja tidak ada sekarang ini. Kakak dulu adalah bekerja dengan syarikat airlines. Bahagian sekian. Allahu Akbar. Kalau kita ni manusia, kita hanya melepaskan hati kita di luar rumah tanpa kita bertanya manusia itu sendiri, sifat insan tu hilang. Tetapi bila kita dengar rintihan mereka, Allahu Akbar, ini adalah manusia-manusia M40. Dulu ni mereka menjadi sebagai penyumbang kepada MAPIM. T20, mereka lah yang duk sumbang kepada kita. Hari ini mereka menjadi sebahagian daripada asnaf-asnaf yang menjadi jatuh miskin. Ini yang kita kena perhatikan. Kalau empati itu tidak ada, kita akan kata, alah dia orang kaya. Orang kaya, orang yang biasa ada duit yang besar, selalunya dia akan memberi. Tetapi kalau dia tak boleh memberi, dia akan menyimpan hati dia, ya, pendam hati dia, dia tak bercerita kepada kawan-kawan. Dia mungkin tak bercerita kepada keluarga kerana dia rasa aib. Dulu aku ada kenderaan, ya, sekarang dah tak ada. Dulu aku ada bisnes, sekarang dah tak ada. Orang macam inilah yang kita dengar, yang stres, yang bunuh diri. Orang macam ni. Saya tak jumpa lagi orang yang stres ini, yang bunuh diri ini kerana tak cukup makanan. Jadi tuan-tuan, kita ubah persepsi kita. Jangan ingat orang yang susah ini adalah semestinya orang yang duduk kayu, rumah kayu, yang nak reput dah rumah dia. Itu tanggapan yang bagi saya tanggapan yang salah. Kita kena tanya semua keluarga-keluarga kita. Kita kena tanya masyarakat-masyarakat kita. Boleh jadi Abang Long kita sekarang ni duduk dalam keadaan yang sedang tenat. Bila tanya Abang Long okey ke? Abang Long okey, alhamdulillah. Tapi kita okey, kalau okey macam tu insya-Allah lah nanti kita nak minta untuk duit dah untuk kita nak bantu mak kita.
kita tak tanya betul-betul. Kalau boleh kita tanya panjang-panjang, kita tanya banyak-banyak macam mana ini, macam mana itu, macam bukan nak tanya tu kata kita ada duit nak bagi ke dia, tapi at least dia dapat meluahkan diri dia. Begitu juga dengan sahabat-sahabat kita. Orang lelaki ni dia senang sikit, sambil dia bawa kereta tu dia bercerita. Ya, dia bercerita. At least dia meluahkan perasaan dia. Itu yang paling utama. Jadi pertama kita mulakan cita-cita, impian, niat hati, aku nak buat kebaikan. Aku nak buat kebaikan. Tak tahu nak buat kebaikan apa. Aku nak buat kebaikan. Yang keduanya, kehidupan ini dia bermula dengan memberi. Dia bermula dengan memberi. Ya, kalau kita lihat apa sahaja dalam kehidupan ni, perasan tak kita bermula dengan memberi. Iaitu kalau kita sendiri ni seorang ayah, dia memberi kasih sayang, dia memberi apa yang dia ada. Seorang ibu, dia memberi apa yang dia ada. Seorang guru, dia memberi ilmu dia. Semuanya bermula dengan perkataan memberi. Jadi kalau kita nak jadi orang yang hebat, kita kena mulakan dengan give. Bukan take, give. Macam mana nak give? Kita ni pun bukan orang yang have. Tengok dekat rumah kita pun kelang kabut juga. Ini satu tanggapan yang kena ubah. Memberi ini boleh jadi bermula dengan senyuman. Tuan-tuan, saya ni bukan orang yang senang senyum. Kalau tengok di dalam YouTube, ya, kalau saya di Syria, serius saja. Because saya melihat orang yang tercedera, orang yang macam-macam, yang bahu ditembak. Tapi bila dijumpakan saya dengan anak-anak Syria, dengan keluarga Syria, saya tidak ada pilihan. Saya kena senyum, saya kena bagi kata-kata positif untuk mereka meneruskan kehidupan mereka. Tapi di hati saya ini menangis. Tapi saya tidak ada pilihan. Jadi kita tak tahu yang kita jumpa orang ini siapa. Boleh jadi yang kita jumpa orang ini dia membawa segunung masalah yang dia tak dapat nak selesaikan, tetapi dengan senyuman kita, dia merasa jalan keluar itu masih ada. Jadi nak buat kebaikan itu, nak give itu, nak memberi itu, boleh dimulakan dengan senyuman. Itu yang diajar di dalam Islam. Berikan senyuman, mulakan senyuman. Ini kita buka pintu, nak bantu orang tengah malam, nak pergi selesaikan masalah di rumah-rumah yang blackout dan sebagainya, garang je kan. Tak boleh. Kalau boleh kita nak senyum. Kadang-kadang orang rumah tu pula garang. Kenapa lewat? Kita senyum je. Minta maaf Tuhan. Ya, InsyaAllah kita selesaikan ya. Jadi senyuman itu, dia boleh merubah segala-galanya. Orang baru nak marah, tengok senyum, tak dapat nak marah. Tengok senyum, tak dapat nak bertindak kasar lagi. Tengok senyum, dia akan merasakan bahawa you are my friends. Kawan-kawan kita bila kita bawa kereta, Sani apa khabar? Kita senyum. Terus dia rasa macam, InsyaAllah one day aku nak minta nasihat daripada dia. At least dia tahu tempat untuk nak luahkan perasaan. Daripada kita menyebabkan kawasan kita itu semuanya adalah batu-batu saja, akhirnya kita jadi bukan manusia. Kita jadi sebagai roh-roh yang sudah mati. Tak tahu nak bercakap dengan siapa. Tak tahu nak luah dengan siapa. Tak tahu nak happy-happy dengan siapa. Dan selain daripada doa, selain daripada senyuman, doa. Kata-kata yang baik. Doa tuan-tuan, kadang-kadang kita ni orang yang tidaklah selalu nak angkat tangan. Tetapi Allah ini adalah Tuhan yang maha mendengar. Jadi kita kena bagi perkataan-perkataan positif. Ya Allah, saya doakan anda ini, sahabat ini baik. Semalam kita pergi ke sahabat-sahabat pengusaha beca. Kita rasa kita dah tahu. Tapi bila kita jumpa dengan abang-abang beca di Melaka, dengan Zizan, dengan Ustaz Izhar, ya Allah, sedih sangat. Sedih kenapa? Mereka ini bergantung harap kepada pelancong. Pelancong dalam negara, pelancong luar negara. Melaka kan? Melaka. Tiba-tiba COVID datang, mereka tak sempat pun bersedia. Ada yang masa bisnes tengah bagus, dia invest RM6,000, duit terakhir dia buat beca. Letak Hello Kitty situ, ada bunyinya, ada lampunya nak tarik perhatian. Akhirnya bila berlaku COVID, RM6,000 itu tak balik modal. Kerana tak boleh pun nak kayuh beca, tidak ada orang. Yang keduanya, mereka ni tak berputus asa. Cuba sedaya upaya cari kerja lagi. 6 orang dalam satu keluarga, semuanya tidak ada kerja.
abang ini keluar pergi potong rumput, pergi pula malam itu bawa Grab. Lepas tu kerja yang ketiga yang dibuat pula jadi Food Panda. Bila tanya, kalau saya tak tanya semuanya macam senyum je. Bila kita tanya, bang, khabar? Berapa lama dah bawa beca? Saya dah 10 tahun. Macam mana family semua? Alhamdulillah. Bila kita tanya lagi, mak saya baru saja meninggal COVID. Ayah saya pula sekarang ni ditidurkan kerana COVID stage 5. Dia tak ada orang nak luar. Jadi bila kita bercakap itu, kita mengambil tahu sahabat yang kita tak kenali. Dan bila cerita, abang macam mana? Dah tak ada cara untuk nak bawa beca ni macam mana? Kita cubalah bang, bawa Grab. Ni motor siapa ni? Ini motor kawan, dia bagi pinjam. Ya Allah, dengar, ya Allah. Jadi apa pilihan kita ada? Pilihan yang kita kata, abang, ini adalah kotak bantuan, tanda kami ingat, ini daripada rakyat Malaysia, abang tidak kesorangan. Abang, teruskan semangat kerana you are the hero now. Kita buat kerja ini bukan untuk negara lagi dah. Kita buat kerja ini untuk pastikan keluarga kita senantiasa terbela. Terima kasih bang. Saya macam nak menangis abang. Nampak tak? Semangat dia mungkin berubah. Semangat dia mungkin berubah daripada tadi down dah jadi elok. Ini yang kita dengar. Semalam ada seorang hamba Allah ni terpaksa bawa anak untuk nak terima bantuan kerana family keluar bekerja semuanya. Ada family yang buat 3 kerja satu hari. Ada family buat 4 kerja. Ada family dah cuba macam-macam kerja. Tak dapat kerja. Jadi apa yang kita boleh ambil pengajaran daripada sini? Jangan cerita berkenaan Syria, berkenaan Gaza. Di dalam Malaysia sekarang ini adalah ruang yang sangat besar untuk kita sama-sama memberi doa dan kata-kata yang baik. Di dalam Facebook khususnya. Perasan tak perasan? Hari ini kita dah macam termasuk dalam kumpulan yang dirosakkan. Siapa nak rosakkan kita? Saya tak tahu. Adakah ini daripada pihak-pihak yang tak mau kita ini bersatu? Mungkin Israel. Ada pihak yang nak memecah-mecahkan kita? Perasan tak? Benda-benda kecil kita melalui pandangan kita, pendapat kita, akhirnya kita menjadi orang yang bagi orang lain serabut. Orang ni bercakap berkenaan negatif, kita pun nak pergi cakap juga. Cakap, akhirnya adakah kita boleh tidur dengan lena? Tak. Lepas kita tulis benda yang negatif, selalunya apa? Kita akan tengok balik, ada orang dah tulis. Orang ni pula pantai kita. Kita kata, orang hasam tu. Kita pantai orang tu balik. Akhirnya, boleh tak kita tidur lena? Tak boleh. Kita akan rasa dalam diri kita, tanya diri kita, tak tenang. Ya, tak tenang. Tengok isteri kita pula baca. Oh abang, orang ni pantai kita, abang lah. Kan, dia kata kat abang balik kan. Ish, tak guna betul. Isteri pula pergi campur. Abang, pagi balik dia bang. Akhirnya keluarga ini terdidik, termasuk dalam keluarga yang tak selesai-selesai, nak cari masalah dan masalah. Risau-risau benda ni dilihat oleh anak kita. Oh bapa aku dengan mak aku join untuk nak menghentam di dalam Facebook ni. Tapi kalau kita ubah jadi orang yang positif. Bang, ini teruk betul lah. Artis ni begini, artis ni begini. Ish kan. Tak apalah, biarlah kat dia orang kan. Tapi kalau kita baca benda-benda yang best. Ni tengok ni, Dr. Fazilah Kamsah dia kata bang, kalau hari-hari sebelum pergi kerja bang, abang peluk ayang. Oh, syurga bang. Ish, engkau ni mengada-ngada lah, kita dah 40 tahun kahwin kan. Tapi besok cakap lagi. Akhirnya apa yang berlaku? Keharmonian, kebahagiaan dalam rumah tangga diangkat-angkat, dikembang-kembangkan, dibaik-baikkan. Saya ni tuan-tuan, dalam family saya, bukan budaya kalau hari ibu ni nak bagi bunga, nak bagi apa semua. Tetapi bila first time saya tengok kawan-kawan saya bagi, saya pun macam, aku nak buatlah kat mak aku. Jadi saya pun belilah bunga, letak dekat bilik mak saya. Abang-abang saya gelap. Allah, dia kata. Ini budaya Melayu pula. Orang Penang biasalah, dia akan suka suka kenakan orang. Itu cara dia nak melawak. So saya kena tibailah, saya kena hentam, kata, Allah, konon sayang ni bagi mama menangis banyak, nak sayang konon. Tapi the next year tu saya tengok dulu 1 bunga, sekarang ni dah ada 4 bunga. Pasal apa? Benda baik kadang-kadang dia bermula dengan
benda itu susah, tetapi dia jadi sebagai benda yang diikuti. Dan akhirnya apa yang dapat? Anak kita ataupun kami ni yang anak-anak ini, dia terlatih untuk mengasihi ibu kita. Ego kita, kita buang. Mak kita pun ada ego juga. Allah, tak payahlah susah-susah kat mama. Kan? Hampa Tok Sadok ni, hampa jangan gaduh-gaduh, sudah. Tapi sebenarnya dia nak. Oh, dia seronok dapat bunga. Dan akhirnya dia akan tanya, ni bunga siapa bagi? Nampak tak? Jadi, kita kena mulakan ni kerana kita nak kedamaian, kita nak senyuman, kita nak semuanya best-best saja. Jadi kalau tuan-tuan yang balik rumah hari ni dengan kawan-kawan, kita belanjalah. Kita beli goreng pisang. Dekat masjid sana, masjid sini ada orang beli goreng pisang. Terima kasih Kak, pisang ni best lah Kak. Terbaik lah Kak. Kan, beli. Kak tu pun seronok, pisang ni best. Balik pula bagi kepada orang-orang di pejabat. Bos kita ni garang sangat. Muka ketat saja. Kita beli kat dia air kelapa. Bos, ni air kelapa. Very good. Terbaik. Bukan nak ampu, tetapi kita nak supaya dia ni jangan ketat-ketat lagi dah. Tuan-tuan, kita tak tahu apa yang manusia di depan kita sedang lalui. Kita tak tahu. Ramai orang dia tak buat benda kecil ni. Pergi ke orang jual goreng pisang. Abang, apa ni goreng pisang ni, apa nama tu? Saya bayar RM1 tapi goreng pisang dapat banyak kerak. Mungkin kakak tu tadi terlampau letih. Kerja 3 kerja. Sebelum dia jual goreng pisang, kita tak tahu. Dia ambil tugasan untuk cuci baju. Sebelum cuci baju, mungkin pagi tu dia mengambil tugasan sebagai pengumpah, pengasuh. Kita tak tahu. Jadi kerana letih sangat, dia sudah pun melakukan kecuaian dan kita main hentam saja. Bila kita main hentam, akhirnya mungkin hari tu dia depressed, dia down. Besok dia tak boleh dah nak jaga budak dengan baik. Kita tak tahu benda ni. Tapi alangkah indah Kak. Ni kerak banyak Kak. Nanti kalau Kak, ni okey Kak? Kerak banyak. Allahu Akbar. Minta maaf adik, akak tambah ni. Akak tambah ni. Nampak tak? Kita bagi vibe yang positif. Kerana kita nak ambil tahu orang yang berdepan dengan kita tu. Jadi tuan-tuan, bunyinya macam nak jadi orang baik sangat. Kita boleh pilih tuan-tuan. Kita nak jadi orang baik yang saya sebutkan tadi dengan sekecil-kecil benda, ataupun kita nak jadi orang yang menanti-nanti bila nak jadi baik. Ada orang dia nak jadi baik, dia kena pergi umrah dulu. Aku dah setting, bila aku balik pada umrah, aku pakai jubah, aku tak nak merokok lagi. Tak adanya. Lepas orang suruh gudang garam, orang suruh rokok tu, rokok ni, dia sapu juga. Jadi tuan-tuan, jangan nak berbuat baik ini kena ada masa. No. Just do it. Just do it. Ya. Itu yang kedua. Kalau nak buat kebaikan, mestilah bermula dengan memberi. Dalam Islam, the power of sedekah itu fantastic. Kerana Allah maktubkan, Allah bagi garanti sesiapa yang bersedekah, Allah tidak akan mufliskan dia. Allah tidak akan bankruptkan dia. Ini gazetted, ini kita kata termaktub di dalam Al-Quran. Bukan daripada kementerian, bukan daripada menteri, bukan daripada governor, tapi daripada Allah bagi tahu bahawa bila kita memberi, tidak akan mengurangkan sedikit pun harta kita. Memberi ni maksudnya macam mana? Apa yang kita ada. Ada setengah orang, dia ada 10,000, dia nak bagi 1,000. Terpulang. Ada setengah orang, dia ada duit terakhir dia, RM100. Ya, dan dia nak bagi, nak bantu orang yang susah tadi tu. Dia tengok Allah ada orang susah, dia beli beras RM24, dia pergi bagi. Padahal dia nak menitiskan air mata. Aku pun teruk juga ni. Akhirnya Allah datangkan benda-benda hebat, sama ada cepat ataupun lambat, dalam bentuk keuangan, dalam bentuk kebahagiaan, dalam bentuk macam-macam. Allah datangkan benda-benda yang luar biasa. Contoh luar biasa macam mana? Tuan-tuan, kita ada RM100, RM24 bagi kepada orang. Tapi balik-balik rumah, kita dapat isteri yang mendamaikan. Perasan tak? Kadang-kadang kita ada duit. Baru saja dapat duit. Dapatlah keluar daripada KWSP ke, dapatlah duit kita, family jual tanah, bedak-bedak kita dapat hibah kita. Tetapi kerana kita tak mulakan dengan niat kebaikan, kadang-kadang Allah uji dan Allah tarik keberkatan. Kat mana? Kereta elok-elok kita baru pakai, dah kena tukar tayar. Isteri kita yang baik-baik, tiba-tiba dia jadi perangai dia asyik-asyik duk ngomel je. Anak-anak yang elok tiba-tiba selalu bergaduh. Perasan tak benda-benda macam ni? Adakah dia datang secara insiden? Tak. Ini by planning.
Allah nak uji kita. Kalau kita tak memberi, kita tak sedekah, Allah akan uji benda-benda yang berat. Jadi kita nak bagi sedekah ini kerana kita nak memberi supaya Allah kasih kepada kita dan Allah damaikan keluarga kita, Allah jauhkan daripada masalah-masalah. Tapi kalau kita dah sedekah, tiba-tiba kena juga penyakit, kena juga demam, kena juga itu, kena juga taya, kita kena fikir Allah telah ringankan diri kita daripada benda-benda yang lebih besar. Nasib baik taya kita pancit, bukannya taya kita itu bocor hingga pecah. Nampak tak? Ini satu muhasabah kepada kita. Jadi mestilah memberi. Saya sendiri tuan-tuan, walaupun saya pergi menghantar bantuan, dia adalah sesi muhasabah. Bila kita pergi ke Perlis baru-baru ini, berjumpa dengan orang-orang susah yang duduk dalam rumah-rumah yang usang. Bila kita tanya macam mana makcik, apa semua, alhamdulillah makcik ni okey, makcik ni relax. Orang kedua-dua pasangan yang Allah lahirkan mereka dalam keadaan buta, tetapi kita rasa tersentuh pula, mereka pula motivate saya. Hidup ini insya-Allah kita kena jalan macam biasa. Kita kena tenang. Kita biasa motivate orang, hari ini orang yang susah motivate kita. Jadi kita belajar bahawa dunia ini dia kena berjalan dan dia kena melihat, dia kena menghayati. Barulah kita faham bahawa dunia ini perlukan kita untuk kita melakukan kita punya peranan kita, memberi dan membantu. Jadi setiap kali kita bawa kereta, kereta TMB, kita niat. Sekali kalau dapat panggilan kecemasan, dapat laporan, aku nak pergi bantu. Bukannya kerja kita dibayar gaji, tetapi kita nak buat extraordinary. Assalamualaikum cik, apa khabar? Macam mana rumah ni? Bila blackout tadi? Oh, macam mana cara blackout dia? Okey, makcik relax. Kalau makcik rasa panas, makcik duduk dalam kereta. Kereta makcik lah, bukan kereta saya. Buka aircon, duduk dalam kereta. InsyaAllah saya cuba selesaikan 30 minit, 40 minit. Jadi kita cuba bagi penyelesaian. Makcik, everything okay ke? Alhamdulillah. Benda ni memang taklah berat sangat, tetapi kadang-kadang dia berlaku. Ya, okay. All the best. Tidur baik-baik ya. Nampak tak? Kita jadi Fazilah Kamsah. Kita ni orang yang selalu naik angin. Tapi kalau kita ubah, kita pula jadi Fazilah Kamsah yang kedua, Fazilah Kamsah yang ketiga, Fazilah Kamsah yang keempat. Orang akan ingat kita. Walaupun dia tak kenal nama, dia kata, baguslah abang TMB tadi, muka macam Pak Karim, garang. Tapi the moment dia senyum, dia cakap, alah ya Allah tenangnya saya. Nampak tak? Kita boleh buat. Orang yang terima tu dia seronok. Dia mendoakan dalam versi yang kita pun tak tahu. Kadang-kadang orang dalam keadaan yang sukar ini, dia bercakap lebih kurang. Especially operator lah yang kena. Kan? Ni macam mana ni? Saya dah panas, anak saya dah menangis. Suami saya pun dah menangis. Alamak. Tapi kita tenangkan dia. Tuan, insyaAllah tim kita dalam perjalanan. Itu semua ayat-ayat yang template lah. Tim kami dalam perjalanan. Sekiranya tuan ingin menghubungi kami, ini nombor case-nya. Jadi kita bagi mereka tenang. Jadi nampak tak, dalam pekerjaan kita sebenarnya kita sudah pun membuat satu misi. Misi yang penting, iaitu bukan misi nak pergi selesaikan masalah saja, misi menenangkan orang, misi bercakap-cakap benda baik. Mudah-mudahan Allah iktiraf setiap misi itu, setiap laporan yang kita terima itu, dia akan penuh dengan senyuman. So lepas ni orang akan sentiasa kata kepada TMB, alhamdulillah, baguslah orang TMB ni kan, cepat, tangkas dan juga senyum. Okey. Dan yang terakhir tuan-tuan, yang terakhir iaitu kita kena sentiasa fikir dalam diri kita macam mana kita nak bawa perubahan. Ini perubahan bermula pada diri. Perubahan ni simple saja. Kalau semalam kita rasa kita ni agak orang yang tidak memberi manfaat, seluruh hari kita perasan tak ada manfaat yang aku buat kepada diri aku, kepada keluarga aku, kepada kawan-kawan aku, kepada komuniti aku, kepada negara aku. Hari ini cuba kita fikirkan apa yang kita boleh beri manfaat. Pasal ini hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah, dia punya kata kunci dia, soalan dan jawapan di dalam hadis ini, siapakah orang yang terbaik? Rasulullah sebut sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada manusia lain. Dalam hadis ni ada soalan, dalam hadis ni ada jawapan. Kita nak jadi orang baik, kita kena memberi manfaat kepada orang lain. Semudah manfaat macam mana?
kita pergi ke pasar mini, kita pergi ke kedai runcit, ni nak balik ni, kita ada anak kat rumah, kita beli keropok kat dia, kita beli coklat-coklat kat dia. Saya zaman saya dulu suka makan ice pop, suka makan coki-coki, kita beli. Kita beli kepada anak kita, ini Walid buat balik dah, ini bapak buat balik dah. Anak-anak kita akan ternanti-nanti setiap hari di pintu muka rumah kerana ayah dia nak balik. Bukankah itu satu kegembiraan yang luar biasa? Kalau kita tak cukup duit, kita peruntukkan satu bulan lebih kurang dalam RM50 setiap hari kita nak cari benda-benda yang tak mahal tetapi mesti ada. Kita beli siap-siap dah tiap-tiap hari. Ni Walid nak bagi kepada hampa ni. Nampak? Isteri kita pula, kita ada pula kata-kata baik kat dia. Ada ketikanya kita beli benda-benda yang dia suka. Isteri kita janganlah layan semua benda yang suka, pengsan kita kan. Besok nak Ferrero Rocher, sekali nak apa pula kek apa velvet ni semua kan. Pengsan kita. Tapi dalam sebulan takkan kita tak boleh beli slice kek daripada Secret Recipe. Dia suka red velvet, dia suka apa nama tu, coklat yang chocolate indulgent. Isteri saya dia suka kek-kek, saya pula tak suka. Jadi saya save lah sikit pasal apa, beli 2 slice. Tapi benda itu kadang-kadang harga dia berapa ringgit je. Dia akan ingat tuan-tuan, abang thank you lah bang beli kek semalam. Padahal kita sebelum ni tak romantik pun. Kita nak romantik dengan dia. Why? Kerana dia yang kita akan jumpa pada malam hari. Dia yang kita akan jumpa saat lagi masa nak makan. Dia yang kita jumpa saat lagi. Jadi cuba kita reset keluarga kita untuk jadi keluarga yang hebat. Jadi buat perubahan pada diri kita. Kalau sebelum ni kita orang yang ketat saja mukanya, ubah besok jangan jadi ketat. Besok kita nak bermula hari ni, jangan besok, hari ni. Nanti letak di dalam komen nanti, yes we can do it. Yes we can do it. Tak kisahlah yang sedang memandu ke, yang sedang apa ke, cakap dalam hati kata yes aku akan buat. Iaitu kita cuba tengok. Bawa perubahan bermula dengan diri. Hari ni kita ketat muka, besok kita senyum. Hari ni juga kita nak senyum. Kalau hari ni kita bercakap kasar dengan orang, kita lembutkan kata-kata kita. Kalau hari ni kita bercakap macam orang yang memahami lawak jenaka kita, orang sampai tersentuh hati dengan kita, rupanya kan orang Melaka ni dia lawak dia kasar, orang Penang ni lawak kasar. Tapi ada orang yang lembut. Orang Perak ni dia lembut sikit, dia tak boleh terima apa dia orang punya lawak ni. Kasar betul lah. Jadi kita tak boleh terus-terus lawak macam tu. Jadi kita ubah sikit kita punya strategi kita. Oh dia ni tak faham lagi lawak-lawak aku. So kita ubah lawak kita. Kita nak menenangkan dia, kita nak menyeronokkan dia, tetapi kita nak kena ubah style kita. Dan yang keduanya, selepas daripada diri kita, mesti keluarga. Macam saya kata, keluarga ni mau tak mau kita kena ubah dia jadi hebat. Kalau sebelum ini keluarga kita ni merajuk, isteri merajuk, kita tahu kan bila isteri dengan suami merajuk sekejap je. Habis kuat dia akan keluar isap rokok. Habis kuat dia keluar pergi cari teh ais, mama. Isteri punya merajuk, dia senyap. Senyap je. Ayang nak makan apa? Tak tahu lah. Dia macam tu, silent protest. Yang tu yang Allah macam Israel tembak kita tu. Macam Israel tembak. Silent protest ni lebih bahaya daripada MIG punya roket. Geram kita kan. Jadi orang perempuan dia ada kaedah dia. So kalau kita tahu orang perempuan kita ataupun suami kita jenis merajuk sampai 7 hari, cuba kurangkan daripada 7 hari jadi 1 hari saja. Itu macam mana? Dia merajuk, ini kalau aku tak buat sesuatu ni, lagi 7 hari macam ni juga ni. Cepat-cepat pergi beli kek yang dia suka. Okey ayang, abang minta maaf. Nampak tak? Bukan kita maaf, kita minta maaf tu mengurangkan taring kita, mengurangkan misai kita yang berjambang macam ni tu. Tapi bila kita minta maaf kerana kita nak selesaikan masalah. Kita tak nak panjang-panjang kerana kita pun ada banyak lagi masalah. Kita nak biarlah masalah kat luar rumah kita ni macam-macam, balik rumah kita nak syurga je. Kita nak tengok family kita best-best saja. Buat Milo pun best, buat itu pun best. Itu yang kita nak. Dan sudah pasti bila keluarga okey, diri kita okey, kita sembang tengok kejiranan kita. Kejiranan kita ada, kita dengar kata dia kena COVID. Allah, macam mana aku nak buat ni? Dia kena COVID. What should I do? Hantar mesej. Man, insyaAllah Man, don't worry. Ada apa-apa bagi tahu kami sentiasa ada di sisi you. Kalau ada perlukan apa semua bagi tahu je.
nak beli ke kedai runcit, tak apa, aku boleh tolong uruskan. Nampak tak? Kita tenangkan. Kita pun tak ada duit, tetapi kita cuba tenangkan orang. Dan mungkin kalau jiran kita terkena dengan COVID, kita fikir macam mana aku nak buat. Okay, Man, don't worry. Satgi ada tim yang akan hantar 2 biji kelapa. Untuk apa kelapa ni? Minum untuk kau dapat immunity. Mungkin kita fikir macam tu. Man, sekali kita nak hantar nasi Arab. Ni mesti tak lalu makan kan. Orang yang kena COVID ni dia tak lalu makan. Saya kena COVID di Syria. Dengan Heliza sekali kena COVID, 6 kilo hilang. Kita jadi down, kita jadi tak lalu nak makan. Kita ingat kita nak mati dah. Jadi kita perlukan sokongan daripada tepi dan kanan. Jadi kalau kita dengar ada keluarga kita, ada sahabat kita yang kena COVID, dan kita perlu tahu bahawa mereka sedang bertarung dengan perasaan, bertarung dengan macam-macam. Jadi kita bagi apa yang kita mampu bagi. Dan daripada situlah kita plan sama-sama. Macam ni lah FMD, FMD, TGBS, dia plan sama-sama dia. Ada orang keluarga kita yang susah, mau tak kita buat kutipan dan kita pergi beli katil kat dia, kita pergi beli almari kat dia kerana rumah dia terbakar. Nampak tak? Kita jadi orang yang senantiasa nak cari kreativiti, nak buat kebaikan. Bila time lepas COVID ini, kita akan buat makan-makan potluck. Buat makan-makan, bukan apa pun, nak bagi seronok. Jadi nampak tak? Bermula dengan benda sekecil-kecil, dia akan berjalan lebih lagi sehinggalah kita bertemu sampai level yang saya sudah lalui, iaitu membantu di peringkat antarabangsa. Bermula dengan kecil. Orang yang tahu, dia akan cerita Dr. Sani ni, dia buat kerja Syria, Gaza, yang pelik-pelik ni, yang bencana Palu. Tapi ramai tak tahu, saya bermula dengan membantu di PDK OKU. Saya tidak ada keluarga OKU, tetapi saya didatangi oleh sahabat-sahabat yang anak mereka OKU memohon pertolongan macam mana kita nak santun OKU. Jadi nampak tak? Bahawa kita bermula dengan kecil-kecil, Allah akan perjalankan keluarga kita, Allah perjalankan komuniti kita untuk buat bantuan yang lebih besar. Mudah-mudahan kita ini akan menjadi orang yang manfaat. Dan bila kita dah susun, hari-hari aku kena jadi orang yang memberi manfaat, dari sudut duit, dari sudut doa, dari sudut kata-kata nasihat, dari sudut perangai, dari sudut macam-macam lagi, akhirnya kita akan melentur diri kita untuk muhasabah 365 hari. Boleh tak kita buat kebaikan? Semua akan meninggalkan dunia, tapi boleh tak kita meninggalkan dunia dalam feed Facebook kita semua bagus-bagus. Semalam ada seorang hamba Allah, Ustaz Fazli Yusof almarhum, dia meninggal dalam keadaan 2 hari sebelum dia meninggal, di dalam Facebook dia sempat untuk mengislamkan seorang hamba Allah ini. Jadi ada benda baik-baik yang tertinggal di dalam Facebook kita. Tapi jangan bila orang itu meninggal, kita tengok Facebook dia nak ucapkan takziah, ya Allah, dia maki orang tu, dia maki orang ni. Kita pun macam, ya Allah, kesian ke arwah. Nampak tak? Nampak tak apa yang saya nampak? Kita bakal pergi. Kita tak tahu. Hari ni orang muda pergi, orang tua pergi. Kita buatlah kebaikan kerana orang akan ingat kita dengan benda-benda baik. Wallahualam, saya akhiri untuk peringkat ini dengan saya sebutkan semula, saya suka menyebutkan berkali-kali. Yang pertamanya, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada manusia lain. Cuba ingat ayat ini, iaitu khairun nas anfa'uhum linnas. 3. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kita cuba buat. Kita beriman dengan hadis ini. Dan yang terakhir, iaitu stay away from negative people. They have problem for solution. Jangan jadi manusia ini yang sentiasa orang akan lari daripada dia. Jadilah manusia yang positif kerana kawan-kawan suka dengan kita, dan insya-Allah akhirnya kita akan jadi orang yang memberi manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan semula kepada saudara Adi, insya-Allah. Cerita-cerita pengalaman beliau tadi memang cukup menarik. Hanya bermula dengan membantu untuk memberi, orang kata, proposal tu untuk menjadikannya lebih cantik. Terus sekarang ni mampu memberi sumbangan bantuan kepada ummah di seluruh dunia. Sekecil-kecil bantuan jadi semakin besar. Terima kasih doktor. Jadi kita sebesar saya difahamkan,
kita juga siaran kita ni telah disertai oleh Tuan Haji Muhammad Arif Zainul, Chief Global Business Officer kita. Chief kita pun ada turut serta baru masuk, saya difahamkan. Mungkin Haji Arif ada dalam siaran ni. Terima kasih Haji Arif. Jadual dia agak sibuk dan Alhamdulillah dapat bersama dengan kita pada pagi Jumaat ini. Dan mungkin kita nak menyaksikan satu lagi video yang kita boleh saksikan apa yang pernah dilakukan oleh tim Dr. Sani ini ketika baru-baru ini mereka mengunjungi Pulau Redang. Sebab saya mengikuti Zizan Razak yang mengikuti trip ni sebetulnya. Jadi untuk memberi gambaran kita saksikan video ini. Satu misi panggilan pulau ketika pandemik COVID-19 yang menghentikan perlancongan dan lain-lain lagi menyebabkan mereka juga sedikit sebanyak terkesan. Kadang bila kita masuk ke curug-curug kampung yang kita tak terfikir pernah masuk, inilah kelebihan bila kita buat humanity punya charity ni. Ini yang best. Dan masih ramai lagi yang kita perlu ukirkan senyuman. Walaupun satu ada anggota yang dia ambil tapi dia bagi kat tempat lain. Okay, let's go guys. Kita rumah seterusnya. Kadang-kadang rumah okey, luar okey tapi dalam kita tak tahu. So bila kita nilai-nilai, dia orang selayaknya menerima betul. Dalam ni kita ada beras, gula, tepung, minyak masuk, sarding. Saya seronok tengok luar kan. Kita nak main RZ ke, nak main ES5 ke, nak tukar pisting ke, semayang jangan tinggal insyaAllah. Saya punya tugas tak akan berhenti di sini. Anda kalau nak tahu selanjutnya dan selebihnya, jangan lupa layari www.batuumah.com.my. Alright, jom kita terus ke misi seterusnya. Saya bila tengok Zizan ni teringat kawan saya tu. Jadi itulah dia, Mapin. Seperti mana yang doktor bagi tahu tadi, kita nak jadi sebaik-baik manusia ni antaranya adalah terapkan amalan memberi, termasuklah memberikan keceriaan. Seperti mana yang dibawakan oleh Dr. Sani dan juga Mapin, bawa Zizan kepada penduduk. Mungkin mereka dalam keadaan yang sukar begitu bila dibawa ke Pulau Redang tersebut, bila nampak Zizan semua dah ceria. Alhamdulillah, terima kasih doktor. Dan mungkin di saat-saat pandemik begini, saya rasa mungkin kita harus memberikan tumpuan kepada rakyat kita sendiri yang sekarang ni mengalami kesusahan, mengalami kesengsaraan, kehilangan kerja. Dan saya percaya Alhamdulillah warga Tenaga Nasional Berhad ni adalah warga yang beruntung kerana kita mempunyai syarikat yang menjaga diri kita. Dan untuk pengetahuan doktor juga, sebetulnya saya berbangga dengan warga kerja Tenaga Nasional Berhad di mana kita juga saling berkongsi rezeki, ada yang sanggup memotong gaji, sama-sama mengumpulkan dana dalam tabung warga kerja Tenaga Nasional Berhad dan juga pihak pengurusan Tenaga Nasional juga yang telah berjaya mengumpul berjutaan ringgit untuk diserahkan kepada rakyat Malaysia yang memerlukan. Alhamdulillah, tahniah kita ucapkan, syabas kepada warga kerja, saya tumpang bangga. Apa yang Dr. Sani kita buat tu harus kita contohi juga sampai bila-bila insyaAllah. Dan sekiranya ada soalan-soalan yang ingin ditanyakan, saya mengalu-alukan soalan-soalan dan saya juga nak bacakan komen-komen yang diterima daripada rakan-rakan kita. Ada rakan kita ni daripada Webex yang bagi, ramai yang bagi komen. Terima kasih banyak-banyak. Ada satu yang menarik perhatian saya tadi. Dia berkata, sekejap ya, saya mencari sekejap ya. Mana tadi? Terlalu banyak sangat. Ni daripada saudara Ko King Seng. Dia kata, terima kasih Dr. Sani, program ini bagus juga dan senang diterima dan faham untuk saya dan juga yang non-Muslim juga. Sebetulnya kita buat ayat ni bukannya orang kata base pada agama, bangsa. Yang penting kita adalah sesama manusia. Betul ya?
Dan soalan-soalan lain yang mungkin nak tanya, saya nak tanya sendirilah, macam doktor aktif dalam kerja amal, selain daripada itu aktif juga di media sosial. Bagaimana doktor menangani persepsi, ialah mesti ada persepsi negatif pada warga orang kata, ialah yang orang kata mungkin bila kita buat kebaikan tu dia kata alah you nak show off saja. So macam mana doktor menangani atau menjadikan orang-orang macam ni? Terima kasih Adi. Yalah, jadi manusia biasa nampak kuat macam mana pun kadang-kadang ada hari kita koyak. Ya, betul, koyak. Bukan kata Israel koyak saja, kita pun kadang koyak juga, nak cuba jadi keras kan, tetapi tak senang juga. Kadang-kadang kita letih, tiba-tiba baca komen ya Allah kan. Tapi macam yang saya kata, Albert Einstein kata yang pertamanya stay away. Jangan ambil sangat apa yang dikatakan, kerana kita tak berjaya untuk memahamkan orang dalam sekelip mata dengan satu mesej. Kalau kita nak berlawan dengan dia, nak memahamkan dia, nak memenangkan diri kita dalam sekelip mata, saya rasa tak mudah. Jadi apa yang kita lakukan, kita terus buat kerja kebaikan dan tunjukkan performance kita. Jadi bila orang tengok ala you ni nak show off je, 365 hari tak berhenti-henti. Malam ada, siang ada, dah kena COVID pula lagi. Siapa tak takut dengan COVID? Tapi kita kena. Dan bila kita buat begitu, kita tunjukkan performance kita, orang akan lama kelamaan memahami. Daripada dia mengkritik, mudah-mudahan dia jadi macam saya. Dulu saya orang kritik, saya menjadi orang yang memberi manfaat. Jadi kalau orang yang kritik tadi itu, kita jangan berlawan dengan dia untuk memenangkan kita. Kerana sukar untuk kita memberi kefahaman. Dalam Islam sendiri pun Rasulullah disebut, diberitahu oleh Allah bahawa kita boleh berdakwah kepada dia, tetapi hati itu bukan milik kita. Hati itu milik Allah. Jadi kalau kita nak buat kebaikan pun kita buat saja. Dia terima tak terima itu cerita lain. Tapi kalau sekali buat, lama-lama dia akan terima juga. Yang tu kita punya perangai. Just proceed, berjalan macam biasa, buat kebaikan. Ya. Baik, terima kasih doktor. Itu pun orang kata melibatkan saya jugalah kadang-kadang. Kita ni kadang-kadang terlalu risau bila kita nak upload satu benda. Kita nak kongsi benda-benda yang positif, yang baik supaya memberikan inspirasi. Tapi at the same time kita rasa risau dengan apa yang orang, persepsi orang di sebalik apa yang kita lakukan walaupun benda ni tu baik. Dan kita ada soalan juga daripada sahabat kita ni, Azlin Aris, katanya, saya nak mohon nasihat. Selalu saya secara tidak sengaja memang suka menolong orang lain untuk menyelesaikan kerja mereka dengan terbaik. Okay, nak bantu kawan-kawan ni dan memudahkan semua pihak. Tetapi kadang-kadang mereka salah faham. Maksudnya macam kita nak tolong orang, mungkin rasanya macam ada udang sebelah batu ni. So bagaimana doktor? Pertamanya tahniah kepada orang yang bertanya. Anda sudah pun berada di kawasan kedua yang saya sebutkan tadi, iaitu selepas cita-cita dah mulakan dah pun. Tetapi bila kita buat kerja baik ini, jangan kita ingat bahawa kita akan senantiasa diberikan hadiah, diberikan piala, diberikan pujian-pujian. Ya. Kena ingat kita buat untuk diri kita. Kita tahu apa yang kita buat, just do it. Macam saya kata tadi tu, just do it. Buat. Kalau orang kata ini ada udang di sebelah batu, ini dia nak dapat pekerja terbaik lah ni. Abaikan saja. Buat setiap hari. Satu ketika nanti orang yang kata kepada kita, dia akan cari kita, mudah-mudahan, untuk kita tolong dia. Dia tak kena lagi, tetapi satu hari, Kak, tolong saya Kak, saya nak kena buat ni Kak. Pasal dia tak tahu benda tu. Tapi hari itu kita tak tahu bila. Kalau Allah takdirkan hari itu adalah besok, seronoklah kita. Kerana dia menjadi sebahagian daripada penerima kebaikan kita. Tetapi kalau dia itu lagi 10 tahun kita dah pencen pun dia tak buat dengan kita, tapi orang bercakap dengan kita bahawa tengok akak tu dulu masa dia ada senang kerja. Dia akan tolong kita, nampak tak? Jadi jangan letak satu demand bahawa bila kita buat kerja-kerja baik ini kita akan dipuji-puji. Tapi kita buat ni bukan untuk orang, kita buat untuk diri kita kerana kita nak memudahkan orang. Itu dia punya baseline yang sangat jelas. Nak tolong orang bukan kerana nak dapat pujian tetapi untuk diri kita. Dan tadi Adi cakap, zaman hari ni kita nak share benda-benda baik. Contohnya kita dapat tahu ada seorang budak yang dia ni kanser, tak cukup duit, jadi dia perlukan bantuan. Kita pun share lah, ya Allah, tolong. Dengan harapan ramai orang akan sumbang dalam masa yang terdekat. Ini yang kita nak, dan orang Malaysia inilah kehebatan dia.
Kerana sikap peduli dia tu, dia boleh panggil jabatan netizen, please viral dan membantu. Ada orang rumah terbakar, ya Allah terbakar rumah ni. Jabatan netizen bekerjasama dan akhirnya sekejap saja dapat kutipan. Ini adalah hasrat kita. Tapi kalau orang salah tafsir, please kita just get away, because orang yang negatif senantiasa akan berada dengan kita, tapi kita perlukan masa untuk bagi orang yang positif ramai-ramai di sekeliling kita sehinggakan kita tak nampak dah orang yang negatif. Jadi itu kena mulakan sampai dia dah terbina dah. Macam Zizan. Zizan dia pun ada ditanya-tanya oleh wartawan, tahu tak siapa yang buat pemerdagangan ni semua? Tapi Zizan dia ambil jalan mudah, iaitu jangan buka aib orang. Itu bukan kerja dia. Itu Islam suruh tu. Jangan buka aib orang. Nanti mahkamah tentukan, pandai-pandailah tahu. Jadi kalau itu dapat kita lakukan, saya rasa kita bukan manusia yang berdepan dengan kelompok pandangan. Ini nak beri pandangan, ini nak beri pandangan, ini nak beri pandangan. Akhirnya kita duduk dalam keadaan yang sangat kelang kabut. Jadi just do it. Teruskan buat kerja baik. Jangan pandang belakang. Buat saja selagi Allah suka, buat. Ya, insyaAllah. Terima kasih. InsyaAllah. Ada juga yang bagi komen, kita jalan terus, orang kata. Dan saya juga nak mengambil kesempatan ini, ada yang ramai sebetulnya mengucapkan ribuan terima kasih. Katanya daripada Encik Muhammad Akbar dan Nazri, katanya terima kasih doktor dan juga Mapin. Kami doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan sentiasa diberkati usaha yang dilakukan. Terima kasih kepada warga yang memberikan komen-komen. Saya ingin recap kembali. Saya rasa kita pun masa mencemburui kita sebetulnya. Saya ingin recap kembali apa yang telah disampaikan oleh doktor tadi. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada manusia lain. Itu yang saya akan pegang selama ini dengan 3 cara. Yang pertama, kita perlu bercita-cita untuk buat kebaikan. Niat tu penting, betul ya doktor? Betul. Yang kedua, kita kena terapkan amalan memberi dan bersedekah. Dan ketiga, kita harus fikir bagaimana untuk membawa perubahan. Itulah dia antara intipati bicara ilmu yang telah pun diberikan oleh doktor. Terima kasih doktor banyak-banyak. Dan mungkin last kali saya nak tanya, mungkin apakah aktiviti doktor next ni akan datang ni? Masya Allah, sekarang ni mau tak mau kena tolong Syria, tolong Gaza, tolong Afrika, tolong Malaysia. Jadi kalau dulu kita boleh buat sambil apa tu selepas satu-satu, sekarang ni kita kena bergerak serentak. Jadi ketika ini kita buat bantuan di Gaza secara remote. Kerana kita sudah ada pengalaman, kita buat secara remote. Di Syria begitu juga. Dia akan berdepan dengan musim sejuk yang teruk. Tapi di Malaysia juga kita kena bagi direct diri kita kerana perjuangan itu sudah sampai di bumi kita. Jadi insyaAllah MAPIM dalam kerangka untuk menghantar bantuan besar-besaran di Sabah dan Sarawak, dan setiap hari Adi sebenarnya kita berjalan menghantar bantuan di sekitar Selangor, Kuala Lumpur, Pulau Pinang, di Kedah 500 kotak, hantar wheelchair, hantar makanan dan sebagainya. Itu kita jalan macam biasa. Tapi yang besar ni InsyaAllah di Sabah kita akan bawa 10,000 kotak bantuan. Kita sedang menunggu keputusan dan sedang berbincang dengan pihak kerajaan negeri, kerana nak keluar dan masuk ini kena ikut SOP. Kerana kalau tidak nanti kita menjatuhkan fitnah pula, pergi sana dapat kluster baru pula. Jadi ini pun juga adalah limitation, tapi no problem lah. Setiap solusi, insyaAllah, setiap problem ada solusi. Itu yang kita nak katakan. InsyaAllah tolong doa, tolong support ya. Dan kalau nak tengok video banyak-banyak lagi, boleh pergi ke YouTube MAPIM Malaysia. Di situ ada banyak video, mungkin boleh naikkan semangat kita untuk jadi orang yang lebih hebat. Mudah-mudahan semua yang ada dalam ni, saya doakan kepada diri saya dan kepada anda semua untuk jadi orang yang hebat, bahagia, damai, seronok dan juga ceria selalu, insyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan juga segala urusan doktor dan juga MAPIM akan dipermudahkan untuk projek yang seterusnya nanti, insyaAllah ya. Saya mohon kepada warga kerja yang lain, kalau boleh sama-sama kita berikan tepukan ataupun tanda thumbs up dekat emoji tu beramai-ramai. Ini pun salah satu juga sifat yang kita harus memberi, bukan saja memberi senyuman, kita berikan juga ini salah satunya secara simbolik seperti mana yang telah diberitahu oleh doktor tadi. Terima kasih doktor banyak-banyak. Semoga kita akan berjumpa lagi insya-Allah. Dan di kesempatan ini
Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penganjur kita, Jabatan Fleet Management. Terima kasih banyak-banyak kerana mengadakan sesi ini. Juga kepada Chief kita, Tuan Haji Muhammad Arif Zainal, Chief Global Business Officer Tenaga Nasional Berhad. Terima kasih Tuan Haji. Yang berusaha Encik Muhammad Anas Ibrahim yang bersama dengan kita tadi. Juga of course Dr. Sani Arabi. Mungkin Doktor punya Instagram apa Doktor ya? Boleh kongsi? Instagram dan Facebook saya Sani Arabi Al-Qahiri. Sani Arabi Al-Qahiri. Ya. InsyaAllah jemput masuk ramai-ramai. Ya. InsyaAllah nanti kita akan follow ya. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada semua. Saya ingin ingatkan kepada anda supaya sentiasa menjaga diri, jaga kesihatan masing-masing. InsyaAllah kita akan bertemu dalam sesi yang seterusnya. Dan saya tinggalkan anda semua dengan video klip terbaru daripada kumpulan nasyid Intim yang bertajuk Al-Quds Lana. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hayya 'alal falah. ينتظر صلاحا الله الله أشاوسنا تبابك بدي جيوة مجاهدين pahlawan agama والأقصى ينتظر صلاحا الله الله أشاوسنا الأرض لنا والقرص لنا والله بقوته معنا مسلم كبر متلقا ولتحمل في الزحف الكفنا andai kecundang di perang duka kan berganti sejuta perwira ya muslim kabir mutaliqan waltahmil fi الزحف الكفنا الأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا مساجدنا ومآذننا ومفاوزنا ومدائننا seruan bergema serata buana jadikan munajat senjata utama لا دمعا لا حزنا وأسا سيحي ودعناه الحزنا biarpun terpisah ribuan marhala dekat di hati kerana mawadah يا جند الإسلام سلمتم أنتم أحفاد محمدنا perjuangan ini mulia keimanan adalah paksinya لو أن أشاوس حطين شهدوا أفعال حجارتنا jangan seinci terlalai leka musuh durjana mengatur rahsia